Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sama balik tafsir Az-Zahar jilid kelima. Kita masih baca surah Yusuf ayat 50 sampai 53 dah. 50 sampai 53 surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Dia berkata, Raja, bawalah dia kepadaku. Bawa Nabi Yusuf lah. Maka tak kala telah datang kepadanya utusan itu, berkatalah dia, kembalilah kepada yang tuanmu lah. Falamma ja'ahu rasul qala irji' ila rabbika, dah. Kembalilah pada Tuhan engkau. Fas'alhu, tanyalah dia ma ba'dun niswah, bagaimana halnya perempuan-perempuan allati qatta'na, yang memotong tangan-tangan mereka, dah. Qatta'na aydiyahunna, dah. Memotong tangan-tangan mereka. Sungguhnya Tuhanku terhadap tipu daya mereka adalah sangat mengetahui. Inna rabbi bikaidihinna alim. Ni Rabbi tu hai Allah ni. Jadi Rabb ni dua dah. Tuhan apa ya? Tuhan apa ya? Kalimah satu dah. Berkata dia dah. A'udzubillahi. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf 'an nafsi falan hasha lillahi ma 'alimna 'alayhi min su'. Qalat imra'atul 'aziz al'an hasasal haqq. hasasal haqq an rawattuhu 'an nafsihi wa innahu lamin as-sadiqin. Tak berkata dia, bagaimana perkara kamu, qala khatbukunna, seketika kamu merawat Yusuf, ingka dirinya, izrawattunna Yusuf an nafsih, mereka menjawab perlindungan Allah, qala hasyilillah, tidaklah kami mengetahui padanya ada keburukan, ma alimna alaihi min su'. Berkatalah isteri orang besar itu, sekarang jelaslah kebenaran, akulah yang merawat-rawatnya, ingka dirinya. Qalat imra'atul aziz al-an hassasal haqq ana radawattuhu an nafsih. Dan dia adalah termasuk golongan orang jujur, wa innahu laminas sadiqin. Ayat ke-52. Zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Yang demikian itu supaya tahulah dia bahawa aku tidaklah mengkhianatinya di waktu dia tidak ada, lam akhunhu bil ghaib, dan bahawasanya Allah tidaklah akan beri petunjuk terhadap tipu daya orang yang khianat. Wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan tidaklah aku hendak membersihkan diriku, wa ma ubarri'u nafsi, kerana sungguhlah nafsunya membawa kejahatan. Inna an-nafsa la'ammaratun bisu'i, kecuali orang yang dikasihi oleh Tuhan, illa ma rahima rabbi, sesungguhnya Tuhan itu pengampun lagi penyayang. Inna rabbi ghafurur rahim. Yusuf dijemput dari penjara dah, dijemput di penjara dah. Rupanya segala takbir mimpi yang terangkan Yusuf itu telah segera disampaikan utusan itu kepada raja dan orang besar-besar di istana lah. Raja sangat tertarik dengan takbir mimpi itu dan dengan orang yang mentadbirkannya, dan berkatalah raja, bawalah dia kepadaku, Nabi Yusuf lah, pangkat 40. Artinya, keluarlah orang tahanan itu dari dalam penjara dan bawalah dia menghadap padaku sebagai alamat bahawa dia telah aku bebaskan. Mendengar titah yang demikian, segeralah dikirim utusan ke penjara menemui Yusuf akan membebaskannya. Maka tak kala telah datang kepadanya utusan itu menyatakan kebebasannya dan hendak mengiringkannya dengan segala hormat ke istana atas titah raja. Berkatalah dia Yusuf lah, kembalilah kepada yang dipertuanmu lah, kepada rajamu, tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah memotong tangan mereka lah. Artinya telah luka tangan mereka kerana bermain. Luka tangan mereka tu kerana tu lah, tengok musuh dah. Lepas tu kena masuk penjara lah Yusuf dah, kerana tersiar berita bahawa dia telah menyebabkan perempuan-perempuan orang besar-besar itu lantaran amat tertarik kepadanya, tangan-tangan mereka telah luka. Sekarang dia akan dikeluarkan saja atas titah raja. Maka bermohon Yusuf dengan perantaraan utusan raja itu agar baginda menyelidiki keadaan yang sebenarnya
buat siasatan lah. Kalau memang dia bersalah, dia supaya ditentukan hukumannya. Dan kalau dia tak bersalah, supaya bersihkanlah dia lah nama Nabi Yusuf. Kembali harga dirinya, maruahnya di hadapan masyarakat. Sebab dia telah ditahan bertahun-tahun lamanya tanpa kesalahan. Dan katanya selanjutnya, sesungguhnya Tuhanku terhadap tipu daya mereka, perempuan-perempuan itu adalah sangat mengetahui. Hujung ayat 50. Dia minta hal itu diselidiki lebih dahulu dan sebelum jelas apa dia yang salah atau perempuan-perempuan itu yang salah. Dia Nabi ke perempuan itu salah. Biarlah dia tinggal dalam penjara kalau sedang dia salah. Dari sikap Nabi Yusuf ini kita mendapat pengajaran tentang wajibnya setiap kita menjaga kehormatan diri. Yang kedua, dalam permohonannya kepada raja itu, Yusuf tidak menganjurkan raja bertindak tergopoh-gopoh, melainkan supaya diadakan penyidikan yang saksama. Demikianlah Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya menafsirkan bahawa Yusuf memohon kepada raja supaya sebelum dia dikeluarkan, diselidiki dan ditanyai lebih dahulu perempuan-perempuan itu supaya nyatalah Yusuf bersih dari tuduhan. Dan dia keluar bukan hanya kerana dia pandai mentadbirkan mimpi, sehingga orang yang dengki boleh saja menyebarkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh penjahat dah, penjenayah. Raja lepas. Dia tak dengan kita bahawa dia tahan lama di penjara kerana dia memang bersalah besar. Nabi kita Muhammad SAW menghormati sikap Nabi Yusuf ini dan memujinya, dikecilkannya dirinya di hadapan sikap tegas Yusuf itu. Dan dia bersabda, Walau labistu fis sijni ma labisa Yusufu la ajabtu da'i. Kalau kiranya aku yang tahan dalam penjara selama itu, tentu di saat itu juga aku turuti panggilan itu dah. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Seolah Nabi pun rendah diri dah di hadapan Nabi Yusuf. Abu Su'ad mentafsirkannya pula mengapa Yusuf tidak menyinggung isteri tuan besarnya yang empunya gara-gara pertama dalam soal penuduhan pada dirinya dah. Sampai dia menderita sekian tahun, tapi dia kait dengan lain lah dengan semua perempuan. Ini adalah satu budi dan kesetiaan, memelihara hubungan baik sebelum dia dipenjarakan. Kerana Yusuf mengharap janganlah permusuhan diteruskan jua, mungkin nak salahkan individu, bersih nama dia saja dah. Sungguh pun tidak disebutnya tepat tentang isteri tuannya itu, isyaratnya pun telah ada. Orang pun dapatlah maklum, dapat faham. Sebab di ujung katanya disebutkan ucapan yang pernah diucapkan oleh tuannya di buka pintu seketika dia terperosok atau serempak dah. Tuannya itu mengatakan, sesungguhnya tipu daya kamu, wahai kaum perempuan, adalah amat besar. Sekarang Yusuf pun mengatakan, sesungguhnya Tuhan Allah terhadap tipu daya perempuan adalah sangat mengetahui. Oleh sebab itu dengan sendirinya, isteri paduka yang mulia Raja Muda dengan sendirinya telah masuk dalam lingkungan segala perempuan dengan aneka ragam tipu daya mereka lah. Robin, dia ada. Dalam Yusuf menyebutkan soal ini kepada raja yang diisyaratkannya hanyalah soal tangan mereka terpotong. Artinya tangan mereka yang luka kerana main-main dengan pisau. Dan dia tidak menyebut sama sekali bahawa perempuan-perempuan itu pada umumnya ataupun isteri Raja Muda, dia lah, khususnya telah merayu dia supaya suka bercinta-cintaan dengan mereka lah. Inilah satu sikap halus dari Yusuf. Itu cerita lah, benda-benda sensor lah. Setelah utusan yang menjemputnya kembali ke istana dan Yusuf belum terbawa, dan setelah disampaikan pada raja permohonan Yusuf, maka dipanggillah sekalian perempuan yang tersangkut dalam soal yang telah nama terpendam itu. Soal tangan mereka luka, dan raja yang arif bijaksana mengerti apakah maksud Yusuf tentang tangan luka itu. Meskipun tidak disebutkan Yusuf, tangan mereka luka kerana terenganga lupa diri ketika melihat cantik dan handsome-nya Yusuf dah. Setelah perempuan-perempuan itu dihadapkan ke hadapan raja, baginda pun bertanya dengan tidak berputar-putar, tidak berbelit-belit dah, direct to the point dah. Malaikat terus menuju maksud, berkata dia, iaitu raja, bagaimana perkara kamu sekiranya kamu merayu-rayu Yusuf inginkan dirinya? Pakai ayat 51. Bagaimana sampai tangan kalian luka dan bagaimana terjadinya? Inilah kira-kira pertanyaan raja. Mereka menjawab, perlindungan Allah. Artinya dalam hal ini kami melindungkan diri kepada Allah. Bahawa kami akan mengatakan hanya sebenarnya, tidaklah kami mengetahui padanya ada keburukan. Meskipun semua kami telah berkumpul dalam jamuan makan di rumah isteri Raja Muda, dan begitu kedudukan kami dalam masyarakat, begitu cantik-cantik kami. Sebagai isteri-isteri dari orang-orang besar kerajaan, nama kami saksikan sendiri imannya tidak tergoncang kerana rayuan kami. Tidak ada perangai yang buruk yang patut cela. Kami mengakui hal ini terus terang, walaupun kami turut menggodanya. Setelah sama jawapan sekalian perempuan itu yang secara jujur mengatakan bahawa Yusuf adalah orang yang baik, tidak ada cacat pada perangainya, dengan sendirinya pula isteri Raja Muda pun memberikan keterangan. Berkatalah isteri orang besar itu disebutkan juga Aziz.
Paduka yang mulia, gelar kebesaran suaminya, dia berkata, sekarang jelaslah kebenaran. Yang benar telah nyata dan jelas dengan sendirinya. Tidak dapat disembunyi-sembunyikan lagi. Akulah yang merayu-rayunya, inginkan dirinya. Takut akulah yang memancing-mancing dan membujuk-bujuk agar dia disuka menuruti kehendakku. Membalas rindu dendam, cinta berakhirku kepadanya. Dan jelaskanlahnya lagi kebenaran itu bahawa dia adalah termasuk golongan orang-orang yang jujur. Ujung ayat 51. Dia tidak bersalah, tapi akulah yang salah. Dia suci, dia dapat mempertahankan dirinya dengan kesuciannya itu. Dia adalah termasuk orang yang benar, sebab dahulu telah dikatakannya hanya sebenarnya tentang diriku. Ayat 26, dialah perempuan ini yang merayu aku, inginkan diriku. Perkataannya itulah yang benar. Memang akulah yang merayu-rayunya, bukan dia yang merayu aku. Yang demikian pakai ayat 52, iaitu pengakuan terus terang. Yang demikian itu ialah supaya tahulah dia bahawa aku tidaklah mengkhianatinya di waktu dia tidak ada. Perkataan seperti ini timbul dari hati nurani yang bersih itu. Saya mengakui hal ini terus terang. Sayalah yang salah, bukan dia. Saya yang merayunya, bukan dia yang merayu saya. Dan dia itu adalah orang yang baik, yang jujur. Orang yang jujur. Saya berkata demikian sekarang ini, sedangkan dia tidak ada, sedangkan dia gaib dari tempat ini. Saya tidak mahu mengkhianatinya sedang dia dalam penjara, tidak mendengar apa yang saya jelaskan di hadapan raja. Saya tidak mahu mengorbankannya dengan membuat fitnah lagi. Kerana dan bahasanya Allah tidaklah akan memberi petunjuk terhadap tipu daya orang yang khianat. Ujung ayat 52. Artinya, kalau saya tidak mengatakan hanya sebenarnya saya khianati dia, saya katakan ada hal, padahal tidak ada. Saya akan menyudutkan diri sendiri kerana kedustaan yang saya karang-karangkan. Padahal kebenaran itu lambat laun akan jelas nyata juga. Dan dengan demikian, dan berkata demikian, Zulaikha telah menghilangkan tekanan batin yang menimpa dirinya sendiri selama Yusuf dalam tahanan juga, padahal dia tidak bersalah. Sesetengah tafsir pula mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan kata bahawa aku tidak mengkhianatinya di waktu dia tidak ada ialah perkataan Zulaikha terhadap suaminya. Iaitu meskipun diakuinya dia telah merayu Yusuf pada waktu itu, kerana Yusuf tidak mahu mengabulkan rayuannya, tidaklah dia sampai mengkhianati suaminya lagi. Tidaklah sampai dia berbuat zina dengan Yusuf lagi lah. Tidak lagi lah. Tapi kita rasakan lemahnya penafsiran yang kedua ini. Sebab meskipun tidak sampai terjadi apa yang dimaksudkan oleh Zulaikha, sikapnya memanggil Yusuf dan menarik bajunya itu saja sudah pun satu pengkhianatan yang besar. Kedua, dalam susunan kata tidak terdapat isyarat menyebut suaminya lebih dahulu untuk mengembalikan dhamir dari kalimah mengkhianatinya. Kalimahnya tidak dapat dikembalikan kepada suami Zulaikha, paduka yang mulia, kerana terlalu jauh. Dhamir hu tu jauh sangat dah. Sebab dibicarakan di hadapan raja ialah soal Yusuf saja dah. Bersalahkah dia menggoda perempuan-perempuan yang dijamu maka oleh isteri paduka yang mulia raja muda? Dan bersalahkah dia menggoda isteri raja muda sendiri? Zulaikha mengatakan terus terang bahawa dia iaitu Yusuf tidaklah bersalah. Dia sendirilah yang salah kerana merayu Yusuf, dan dia diberikan pengakuan itu terus terang. Kerana itu dia merasa tidak layak menganiaya Yusuf dengan fitnahan yang sedemikian rupa sedangkan dia masih dalam penjara. Kemudian itu Zulaikha meneruskan pengakuannya dan tidaklah aku hendak membersihkan diriku. Pangkal ayat 53. Artinya tidak aku hendak mengelak dari kesalahan. Aku memang telah bersalah kerana memperturutkan hawa nafsuku. Aku tidak dapat menahan diri sehingga aku rayu Yusuf. Aku panggil dia, aku ajak dia berbuat serun dengan daku. Rumah tertutup, orang lain tidak ada. Suamiku tidak di rumah sedang dia cantik, tampan, muda, belia. Smart jetak, dan aku pun masih muda, kerana sungguhlah nafsu membawa kepada kejahatan. Dengan pengakuan yang tertulis dalam ayat ini, kita pun telah dapat mengkaji jiwa manusia tentang nafsu ammarah, iaitu nafsu syahwat manusia, syahwat perut dan syahwat faraj yang tidak dapat dipisahkan sama sekali dari diri manusia. Selama manusia itu masih hidup, Zulaikha telah memberikan pengakuan ini terus terang sehingga telah menunjukkan kematangan jiwanya. Sesudah kesalahannya pertama sudah terserempak oleh suaminya di muka pintu, dan sudah dia telah menunjukkan pengaruh bentang-bentang suaminya orang besar, sampai Yusuf tertahan bertahun-tahun lamanya dalam penjara. Perubahan-perubahan zaman dan turun naiknya masa, semuanya telah menambah kematangan itu. Satu kali manusia Zulaikha mencari waktu yang baik buat menumpahkan apa yang terasa dalam hatinya. Dikatakannya bahawa nafsu manusia lah yang selalu mendorongnya hingga kadang-kadang tergelincir dalam meniti tujuan hidup, titian hidup. Kecuali orang yang dikasihi oleh Tuhanku, hanya orang yang dikasihi oleh Allah sahajalah yang diberikan petunjuk dan hidayah. Orang semacam itulah yang terlepas dari rangsangan hawa nafsunya. Dan di sini dengan segera tidak langsung Zulaikha telah memuji kemuliaan dan keluhuran budi Nabi Yusuf. Memang bahawa Yusuf pun telah hamma biha, sebagaimana dia pun Zulaikha lebih dahulu telah hamma bihi, telah sama-sama bangkit kehendak sebagai manusia. Tetapi Yusuf selamat dari godaan nafsu amarahnya itu.
Sebab dia melihat burhan Rabbih, tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Sedangkan Zulaikha tidak melihat burhan itu. Oleh sebab itu, maka perkataan Zulaikha, kecuali orang-orang yang dikasihani oleh Tuhanku, adalah pujian pada Yusuf juga. Malahan di hadapan teman-temannya sama wanita dalam perjamuan yang sampai melukakan tangan mereka itu, telah dipujinya juga Yusuf juga. Dah. Ayat 32. Telah aku rayu dia, inginkan dirinya, namun dia tetap berteguh hati. Diakuinya kesalahan itu, bahawa benar-benar dialah yang salah. Kerana tidak dapat mengendalikan nafsu, sekarang dia telah menyesal dan telah bertaubat. Ini jelas di ujung ayat. Sungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ujung ayat 3. Seakan-akan berkata dia selanjutnya, aku mengakui bahawa akulah yang salah. Atas kesalahan itu, aku telah memohon agar Tuhan memberikan keampunan. Dan tentu permohonanku itu dikabulkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah Maha Pengampun bagi hamba-Nya yang mengaku salah dan berjanji akan perbaiki dirinya buat selanjutnya. Dan permohonan itu tidak akan ditolak oleh Tuhan. Aku percaya itu kerana aku tahu bahawa Tuhan Allah itu adalah kasih dan sayang kepada hamba-Nya. Menilik kata-kata yang bernilai laksana emas dari pengakuan Zulaikha ini, kita dapatlah kesan bahawa sikap Yusuf yang satria, yang saleh, yang jujur, yang berbudi itu telah menjadi dakwah bagi Zulaikha. Sehingga dia telah lebih banyak menggantungkan harapan pada Allah yang Maha Esa, pujaan Yusuf, dan bukan lagi kepada berhala pujaan kaumnya selama ini. Malahan menurut riwayat selanjutnya, setelah Nabi dan Rasulullah itu memegang jabatan tinggi dalam kerajaan Mesir, negeri Mesir, dan suami perempuan itu yang jabatannya telah digantikan Yusuf menjadi raja muda, bahawa dia telah meninggal. Maka iman perempuan itu, Zulaikha, yang berjalan dengan cintanya pada Yusuf, sudah dituntut oleh Yusuf ke dalam jalan yang benar dan lurus, iaitu Yusuf telah meminangnya menjadi isterinya sampai Yusuf beranak pinak dengan dia. Wallahualam. Ni cerita Israiliyat ni. Amat ulama mengingkari ni, mengatakan Nabi Yusuf tidak kahwin pun dengan Zulaikha. Tak ada kait dengan Zulaikha apa dah. Wallahualam dah. Tentang keteguhan hati Yusuf dan kesanggupannya menahan diri, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah telah menulis dalam kitabnya Al-Jawab Al-Kafi bahawasanya percubaan yang dihadapi Yusuf seketika dirayu oleh isteri Raja Muda itu adalah luar biasa. Jaranglah orang yang akan terlepas daripada percubaan itu kalau benteng jiwanya dan pertolongan Allah tidak teguh. Ibn Qayyim mengemukakan 13 hal yang akan memudahkan Yusuf terjerumus. 1. Tuhan Allah telah menjadikan dalam diri laki-laki itu satu tabiat. Yang kalau tabiat itu tidak ada, tidaklah teguh kelaki-lakiannya. Tabiat itu ialah keinginan pada perempuan. Laki-laki mengiringi perempuan. Sebagaimana laparnya orang lapar akan makanan dan hausnya orang yang ingin minum kepada air minum. Bahkan bekas sedikit manusia yang sanggup menahan lapar dan haus, namun menahan diri dari perempuan mereka tidak sanggup. Oleh kerana sudah sampai begitu keinginan laki-laki pada perempuan, maka kalau bertemu jalan yang halal, tidaklah ada celah agama, malahan diajarkan pula. Kedua, Yusuf ketika itu muda belia, syahwat seks seorang pemuda adalah sedang membumbung kuatlah, tengah membara dah. Ketiga, dia di waktu itu belum kahwin lagi, belum beristeri dan tidak pula melihara gundik guna mematahkan syahwat yang bergelora dah. Keempat, dia sedang berada di rantau orang dan tidak dikenal orang. Kalau dia terlanjur berbuat demikian, tidak ada keluarga yang akan tahu. Yang kelima, perempuan yang merayunya berkedudukan mulia, lagi cantik jelita. Kemuliaan kedudukan dan kecantikan ini saja sudah menjadi penarik yang istimewa. Keenam, perempuan itu bukan enggan, bukan menolak, dan kebanyakan orang walau telah meningkat syahwatnya, kalau si perempuan enggan, tidak mahu, syahwat si laki-laki pun menjadi patah. Sebab terlalu menunduk merendahkan diri kerana meminta belas kasihan si perempuan, bagi setengah laki-laki adalah pantang. Dia tidak mahu jatuh harga dirinya, dan bagi setengah orang adalah sebaliknya. Tambah enggan si perempuan, bertambah-tambah dia tergila-gila. Ada juga orang. Ketujuh, perempuan itu sendiri yang mendesak, perempuan itu sendiri yang tergila-gilakannya, sehingga bagi Yusuf lebih mudah kalau dia mahu dan tidak perlu lagi Yusuf merayu-rayu merendahkan diri. Kelapan, perempuan itu merayu dalam rumahnya sendiri, dalam lingkungan kekuasaannya sendiri, sehingga demikian kuasanya kalau Yusuf tidak mahu, dia sanggup mencelakakan Yusuf. Dalam keadaan yang sedemikian boleh berkumpul keinginan dan ketakutan. Ingin akan tubuh perempuan itu, takut akan kemarahannya. Kesembilan, Yusuf tidak usah takut akan gangguan apa-apa. Tidak ada orang lain yang akan tahu perempuan itu yang mendesak. Pintu semua sudah ditutupnya. Yang akan mengintip tidak ada amanah. Kesepuluh, dia adalah hamba-nya, budak belia dalam rumah itu. Dia bebas masuk, bebas keluar dan selalu bertemu, selalu melihat wajahnya atau melihat bentuk badannya dan melihat lenggal-lengguknya, perangai kerayuannya sebagaimana pepatah Melayu, adalah bisa kerana biasa, habis miang kerana bergesek. Ke-11, tipu daya perempuan itu sampai mencari pengaruh lain, sampai diperlihatkannya Yusuf kepada perempuan-perempuan lain, sampai dia menyatakan pada perempuan-perempuan itu dengan terus terang bahawa dia tergila-gilakan kepadanya.
Supaya perempuan-perempuan lain itu jangan menyalahkannya lagi, malahan membiarkannya, dan diisyaratkan pada ayat 33 bahawa perempuan-perempuan itu pun turut merayu sehingga Yusuf mohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai rayuan perempuan-perempuan itu menyebabkan dia rebah. Ke-12, sampai perempuan itu mengancamnya kalau kehendaknya tidak diberlakukan, mungkin dia akan masuk penjara dan martabatnya diturunkan ke bawah, menjadi orang kecil dan hina. Lantaran itu boleh berkumpul dalam dirinya dorongan syahwat, cari jalan asal selamat dari masuk penjara dan dipandang jadi hina dan kecil. Ke-13, terutama lagi suami perempuan itu setelah kedapatan olehnya isterinya dalam keadaan yang mencurigakan terhadap Yusuf, dia tidak nampak rasa cemburunya. Bahkan dinasihatinya saja Yusuf supaya jangan buka-buka rahsia ini keluar. Dan disuruhnya saja isterinya meminta ampun kepada Tuhan sebab dia telah salah. Padahal kecemburuan seorang lelaki terhadap isterinya adalah pula satu penghalang akan terjadinya keserongan. Telah terdapat 13 sebab yang merayu, namun Yusuf lebih mementingkan redha Allah dan takut pada Allah. Bahkan dia lebih suka masuk penjara daripada terlanjur berzina. Inilah satu perkara yang besar. Demikianlah penilaian Ibnul Qayyim. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.